وبركاته. وعليكم وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله الله وبركاته. وbarakatuh. Kita sama-sama memulakan pertemuan kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan baca surah Al-Fatihah. Mohon kepada Allah SWT berkati pertemuan kita pada malam ini dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa kepadanya. Dan ia demikian Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم اكتب السلم والسلامة والأمن والأمان لجميع البلدان عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في لبنان. اللهم بدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا وهمهم فرجا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Apa khabar semuanya? Pelajar LME 17 sihat semuanya malam ini? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Dengar Ustaz. dekat. Sihat? Alhamdulillah Ustaz. Bagaimana biasa sebelum kita mula kelas, saya nak nasihatkan bagi mereka yang tiada keuzuran yang bersama dengan kita lah pada malam ni, especially pelajar LME 13, dapat onkan kamera sekiranya tiada keuzuran juga ia menjadi keberkatan bagi kita. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita nak sambung pengajaran kita dalam KLB 17. Bagaimana biasa kita akan mulakan dahulu dengan kita review balik topik-topik yang telah kita pelajari sepanjang pengajian kita sebelum ni. Melalui pelatihan daripada surah Al-Hujurat. InsyaAllah pada malam ini kita nak lihat pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Jadi semua hanya melihat kepada skrin saya saja. Tak perlu rujuk kepada apa-apa apps ke Quran, tafsir ke perkata yang ada dengan anda. Just lihat pada skrin. Tapi sebelum kita mula lihat pada ayat 14, bagaimana biasalah saya suka kita review balik apa yang telah kita pelajari pengajaran daripada ayat yang sebelumnya, ayat 13 tu. Jadi ada siapa yang nak kongsikan apa yang anda masih ingat lagi daripada pelajaran minggu lepas? Apakah pengajaran yang kita ambil daripada ayat 13 yang boleh kita aplikasikan pada diri kita sendiri?
minggu lepas, ayat 13. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Fatini. Baik, sedikit yang saya catat di sini. Allah telah menciptakan berbagai kaum dan juga bangsa dan juga puak untuk kita saling kenal mengenal. Kemudian setiap orang tu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita harus menghargai kekurangan yang diciptakan. Menghargai kekuasaan yang mencipta, menghargai kekuasaan Allah yang mencipta pelbagai manusia. Dan yang penting ialah ketakwaan. Jadi kita harus jangan mencari validation daripada manusia, tapi daripada Allah. Jadi kayu ukur kemuliaan itu ialah ketakwaan. Ketakwaan tidak boleh diukur oleh sesiapa kecuali Allah. Jadi kita juga bincangkan bagaimana nak membina ketakwaan. Buat yang disuruh, jauhi yang dilarang, jauhi perkara-perkara yang syubhah, melebihkan Allah dan Rasul, ikut sunnahnya dan banyakkan berdoa. Itu saja Ustaz. Dia nampak macam dah cover semua lah yang kita kongsikan pada minggu lepas. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah memberkati anda pada hari ini. Alhamdulillah, itu adalah secara tuntas lah apa yang telah kita kongsikan. Ada siapa-siapa nak tambah lagi? Ada penggunaan isim tafdil, Ustaz. Isim tafdil kat mana? Ya, akramakum dan atqakum. Akramakum dan juga atqakum. Itu adalah comparison. Okay, so isim tafdil kalau kita ingat lagi adalah untuk menunjukkan lebih lah. Untuk membuat perbandingan. So kalau akramakum yang lebih mulia. Ya, Dia lebih mulia. Kalau atqakum yang lebih bertakwa. bertakwa. Okay. So kita katakan isim tafdil adalah pembandingan sekiranya kita gunakan sesama. Kalau kita bukan gunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah is beyond comparison kan. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala kita gunakan seperti Allahu Akbar, isim tafdil itu adalah menunjukkan yang paling. Okay, yang paling besar. Ustaz, saya tambah sedikit Boleh. tentang perkataan Habir dalam terjemahan Habir ya. Dalam terjemahan dinyatakan Maha Melihat, tapi sebenarnya Allah is all aware. Dia bukan saja melihat tapi dia mengetahui segala-galanya. Allah. Okay, so alim dengan khabir. Alim maha mengetahui, khabir maha pun kalau kita lihat terjemahan lebih kurang lah maha melihat ataupun maha mengetahui juga lah. Ataupun saya katakan pada minggu lepas kan, saya rasa yang English translation shows a bit better lah dengan translation dia kan, all aware. Contoh. Saya berikan contoh. Saya seorang guru dan anda adalah murid Dan tapi anda tahulah saya kan guru saya guru relief je kan. Jadi guru anda sebenarnya adalah guru Ustaz Zul. Kan? Jadi Ustaz Zul sudah lebih lama dengan anda. Betul tak? Kalau dengan saya mungkin sekejap je lah. Jadi contohlah saya kata Haji Mustafa. Saya kenal Haji Mustafa sebab saya pernah relief kelas ni lah. Jadi saya kenal Haji Mustafa gitu aja. So saya alim. Saya mengetahui Haji Mustafa. Sebab saya pernah nampak dia kat dalam kelas ni. Tapi kalau contohnya lah, guru yang lebih senior kan, mungkin Ustaz Zul lah. Kita katakan Ustaz Zul, dia ajar Haji Mustafa dah bertahun-tahun dah. Berapa lama dia ajar Haji Mustafa daripada dulu. Dia tahu pun kat mana Haji Mustafa tinggal. Kan? Tahu ahli keluarga dia. Tahu Haji Mustafa ni dia punya tabiat dia macam mana. So yang itu, yang lebih-lebih tu maksudnya dia lebih khabir. Dia bukan alim lagi, tapi dia khabir. Okay, khabir. So dia tahu segala siluk-biluk, semua dia dah tahu dah. So tu Allah SWT katakan, the difference between alim dan khabir lah. Okay.
Ataupun kalau saya beri contoh yang lagi satu so kita lebih jelas lagi alim, between alim dengan khabir. Kita tahu dekat sebelah sana tu ada satu, kita nampak lah ada satu air terjun. Dan kita nampak air terjun, wah lawa, cantik. Jadi kita tahu bahawa ini adalah air terjun. Kita tahu kat situ ada air terjun, alim. Kita alim lah tentang air terjun tu. Tapi sekiranya kalau kita dah air terjun selalu dekat gunung kan, atau dekat bukit kan. Kita nampak air terjun tu, kita tahu ada air terjun. Tapi kita tak tahu kat mana mula air terjun tu. It has to begin from somewhere. So sekiranya kita dah naik bukit tu, kita dah jalan dekat dia punya sungai dia yang sebelum air terjun tu kan, kita jalan ujung sampai ujung sekali kita dah jumpa dia punya, oh dekat sini rupanya mulanya air terjun tu. Maka sekarang ni kita bukan lagi alim tentang air terjun tu, tapi kita dah khabir tentang air terjun tu. Kita dah tahu dari mana sumber dia. So that's the difference between alim dan juga khabir. Okay, jelas? Okay, Puan Mariati ada angkat tangan lah. Tak nak tanya, alim, khabir dan arif macam mana tak? Arif kenal lah. Oh, kenal. Arif Jadi kenal. dari segi dia punya tingkatan tu arif is lower lah. I mean as Arif in, is global lah. Correct. Arif is just kenal lah. okay. Because ayat ni pun ada tekan li ta'aruf. Ta'aruf. So ta'aruf yang untuk mengenal lah. Saling kenal mengenal. Terkenal. Okay. Okay. So kita tak semestinya, yalah kita tahu ada orang ni kan. Kita tak semestinya kita tahu sampai dia punya dalam-dalam sekali dia punya tu kan. Kita cuma kenal, oh ada orang ni. Dan kita tahu dia punya apa ni. Ada daripada kaum apa dia punya kelebihan. Yalah. Baik, sekarang ni kita dah masuk kepada ayat yang ke-14. Okay, kita baca dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Okay. Cuba kita terjemahkan qalatil a'rabu amanna. Silakan. Qalatil a'rabu amanna. Qalat. Qalatil Apa a'rab. maksud qalat? Katakan. Qalat dia Telah berkata. berkata. Telah berkata. Telah berkata. Telah berkata. Siapa telah berkata? Al-A'rabu. Al-a'rabu. Kalau kita nampak al-a'rabu tu dalam kedudukan rafa'an. Jadi al-a'rabu tu dia menjadi dia punya fa'il bagi qalat. Pelaku dia. So al-a'rabu maksudnya apa? Al-a'rabu maksudnya Arab Badui. Ataupun orang-orang Arab Badui. Arab Badui tu apa? Arab dia Arab dusun. Arab kampung punya. Dia ada dua jenis Arab kan, Arab bandar dengan Arab kampung. So ni Arab kampung lah. Kalau dekat Malaysia kita macam ada orang bandar, orang kampung lah, ataupun orang asli. So Al-Arab tu kalau kita nak umpamakan dia macam orang asli lah. Dia hidup dalam kawasan pendalaman. Okay, so qalatil a'rabu. Soalan. Al-A'rabu dia muzakkar ke muannas? Muannas. Muannas. Kenapa dia muannas? Pasal dia qalat. 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 Sebab dia qalat. Hiya. Dia hiya. Kenapa dia hiya? Pasal Arabu muannas. Kalimah muannas. Mana boleh gitu. Al-A'rabu kenapa dia muannas? Sebab dia adalah kalimah jamak taksir. Oh. Jamak taksir kan digunakan muannas. Okay. So al-a'rabu tu adalah jamak taksir. So qalatil a'rabu amanna.
Okay, so amanah bermaksud Kami telah beriman. kami telah beriman. Jadi orang-orang Arab Badui itu telah mengatakan bahawa kami telah beriman. So kita katakan yang amanah ni menjadi dia punya apa? Dia punya Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. maf'ulun bih. Kan tadi ada mula dengan qalat kan? Qalat maksudnya apa? Dia telah berkata ataupun orang-orang Arab telah berkata. Ya. Jadi dia jadi maquli qaul. Oh. Kan? Oh. Qalatil. Oh, dia panjang betul So qalatil telah berkata orang Arab tu, apa orang Arab tu kata? Orang Arab tu kata amanna. So in this is will be the inverted comma lah. Kami telah beriman. Okay. Terus dia kata qul lam tu'minu. Apa dia? Kau katakanlah Kau katakanlah lam Lam tu'minu. belum beriman. Tidak Siapa belum beriman? Ah, Siapa belum ke tidak ni? ah, Jangan campur-campur Lam Lam belum ke tidak? lam tu'minu. lam tu- ah, lam Mana yang lain? menjazam. Puan Tini, Puan Anissa, Nur Syikit, Puan Nurida. Lam Siapa senyap? menjazamkan. Belum Ustaz. Belum Ustaz, belum. 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 Hmm. So ada kata belum. Yang lain siapa kata tidak? Belum. Dia dengar dari suara Haji Mustafa tadi kata tidak Haji Mustafa dia bukan Kelim 17 tau. Kelim 17, oh Kelim 17. Belum ke tidak? Belum. 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 Dia fi'il mudhari di Ni intonasi kan? Intonasi Tidak, berapa? Ustaz. Lam. Lam intonasi berapa? Intonasi 2. 2. Bukan. 2 bukan. Jauh lagi. 2 lam amr. Amal. Apa dia? Cik Joy? Lam amal. Tujuh Tak lah. ke enam? 6. Tujuh ke enam? Enam. 7 ke 6 dia bagi aku Lam, option lam, lam. Lam Enam. ke Betul. 6. Okay, tengok apa 6. Apa maksud dia lam tu? Belum dan Belum Belum. ataupun tidak. Belum boleh. ataupun Hmm. belum ataupun tidak. So Ah. kul lam tu'minu, Penafian lam yang tu'minu. Penafian yang belum atau yang berterusan. tidak yang Okay. berterusan. Okay, so lam tu'minu katakan kamu kamu semua belum beriman. Beriman. Okay. Walakin Mungkin. Dan Tetapi, tetapi namun, Dan tetapi. dan, I. tapi, tapi apa? Qulu Bulu. dulu, Bulu, kamu semua Kamu Kamu semua semua katakan. tekan. Katakan. Kamu katakan. kamu semua katakanlah apa? aslamna. Kami Salam. Aslamna. Kami yang berserah diri. Kami berserah diri. Kami berserah. ni berserah. Menyerah. Submission. Aslamna. Saya nak tanya aslamna. Pattern berapa ni? Form berapa? Aslam. Form 4. Form 4. Fail apa ni? Madi. Amadi. Madi. Fail madi. Okay, so kami telah berserah ataupun kami telah masuk Islam lah. Aslamna, kami telah berserah ataupun kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulul iman. Lama belum. Dan belum apa? Belum masuk. Kuli Ya belum masuk. masuk. Tahan. Ya dahuli. Ya dukhuli. Iman belum masuk. Belum masuk iman. Iman belum masuk. So lama ada intonasi ke berapa? 7. 7A. Ketujuh. Jadi dia lakukan apa kepada fi'il mudhari'? Menjazamkan. Dia Menjazamkan fi'il mudhari. So ada tak tanda jazam kat sini? Yadkhul. Yadkhul. Yadkhul.
Okay, asal dia adalah yadakhul. Okay, asal yadakhul tapi kerana bertemu dua sukun untuk mudahkan baca, sukun tu ditukar menjadi baris bawah. Surah. So, jadi yadakhulil. Yadakhulil iman. Belum masuk apa? Iman. Iman. Iman belum Apa yang belum masuk? Masuk. Iman belum masuk. Iman. Iman. Iman belum masuk. Masuk Fi di- qulubikum. Di Dalam hati-hati dalam hati-hati kami. Kamu. Mereka. kamu Kamu. Dalam kalian hati-hati semua. kamu semua. Semua. Okay, so kita review balik yang second part ni. Kul lam tu'minu. So kul, katakanlah. Katakan apa? Katakanlah Kau kamu katakan apa? semua Kamu semua belum. Belum Itu dia punya. beriman. Beriman. Okay, kamu semua belum beriman. So Allah SWT memerintahkan kepada siapa ni? Untuk kata. orang Badui. Rasul SAW. Arabu. Rasul. Rasul SAW. So Rasulullah SAW untuk katakan lam tu'minu. Kamu semua belum beriman. Walakin qulu. Jadi diperintahkan pula kepada qulu. Qulu ni siapa? Arabu. Kepada orang-orang Arab tu lah. Arab Hmm. Badui tu. Kamu semua katakanlah. Katakanlah apa? Kami telah Islamna. Islam. Kami telah masuk Islam. Masuk Islam. Okay, kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Dan belum lagi iman itu masuk ke dalam hati kamu semua. Okay, qulubikum adalah kalimah mufrad musanna ke jamak? Qulub. Qulub jamak. Jamak taksir. Jamak taksir. So jamak taksir qulubikum. Kalau satu Qalb. Qal. Qalb. qalbun. Qalb. Okay, kalau satu qalbun, kalau orang banyak qulub. Okay, terus. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Okay, wa in tuti'u Allah wa rasulah. Taatlah. Dan Dan sesungguhnya bertaubat Sesungguhnya pada hendaklah. Dan- Hendaklah. hendaklah in Jika. kejap. Dan jika Jika. Hendaklah. In ke inna? Hendaklah. Hendaklah. Jika. In. In maksudnya apa? Insyarat. Jika. Syartiyah Ustaz. Hmm. In syartiyah. ya Araf. jika Ni intonasi berapa tu? Syartiyah. 8. 8 insyarat. In syarat. Apa So, dan jika tuti'u. Taat. Kamu semua Taat. mentaati Allah Mentaati Allah. Kamu semua mentaati Allah dan dan Rasulnya dan Rasul dan ya, Rasulnya. dan La yalitkum. janganlah jadi La. Ila Tidak. jangan ke? Tidak. Jangan ke tidak? Tidak. tidak Tidak. jadi la Yalitkum. Mengurangkan. Walikum Yalitkum. Apa maksud yalitkum? Yalit bermaksud mengurangkan kamu semua. Dia tidak mengurangi kamu semua. So yalit, dia mengurangi kamu semua. Okay. Yalitkum min a'malikum syai'a. dari amalan amalan kamu semua Daripada amalan-amalan Setiap. kamu semua sesuatu syai'a. setiap sedikit pun sesuatu Setiap kulu. Satu pun. Syai'a. Satu pun. Satu Sesuatu. pun ataupun sedikit Oh. pun. Okay, saya nak tanya. Tadi awak kata ni in syartiyah kan? Betul tak? Betul. Okay, mana dia punya syarat dia? In tuti'ullah. isyarat. Mana syarat dia? Berikan saya syarat dia mana? In tuti'u. In tuti'ullah wa rasuluh. Rasulu ke rasulah?
Rasulah. Sorry, Rasulah. Tuti Allah wa rasulah. Macam ni Rasulah. kita tahu yang ini this is the syarat. Apa tanda dia? Saya tidak tahu kalau tu syarat. Kita review balik, kita pernah belajar ni. In syartiyah, yang datang dia selepas syartiyah tu apa? Kalimah apa tu? Allah. Tuti'u. Ya. Allah. Tiu. Tuti'u jenis kalimah apa tu? Isim fi'il haraf. Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Dengan Fi'il mudhari. mudhari. Fi'il mudhari. Majhul. So dia kalau dia syarat, maka fi'il mudhari tu akan menjadi majhul kan kalau dia syarat. Sebab dimasuki in syartiyah. So tuti'u dia punya tanda jazam dia apa? Nun digugurkan. Okay, so nun digugurkan. Asalnya adalah tuti'una. Kan kamu semua taat. Tapi kerana dimasuki in, maka na tu dihazafkan. So menunjukkan okay, so this is the syarat dia. Dan jika kamu semua taat kepada Allah SWT dan juga kepada Rasulnya, okay, dan mana dia punya jawab syarat dia? La yalikum min a'malikum min syai'an. a'malikum Amalikum syai'an. syai'an. So la yalitkum min a'malikum syai'ah. Jadi kita nak tahu yang ini adalah jawab dia. Apa tanda dia? Selain kalau kita faham dia punya maksud lah. Kan biasanya kalau kita faham maksud, kita boleh tahulah mana dia punya jawab dia. Tapi sekiranya kita tak faham maksud dia, macam mana kita nak tahu kalau just by looking at the signs? Tadi adalah La yalitkum. yalitkum. Jazam. Yalit. So mana yang jazam tu? Fi'il mudhari jazamkan. So yalit tu adalah dia punya tanda yang jazam dia. Okay, so kita nampak yalit kan? So yalit jazam tu adalah kerana dia menjadi jawab Pada syarat. Jawab syarat. Sebab tu tadi kalau kita nak terjemahkan la tu sebagai la nahi kan, sebab kita nampak ada jazam kat sini. So jazam ni bukan kerana dia la nahi, tapi kerana dia jawab syarat. Sebab tu kita tak terjemahkan jangan mengurangi, tapi tidak mengurangi. Kalau tidak kan biasanya tak ada apa-apa perubahan pada fi'il mudhari' tu kan. So perubahan pada fi'il mudhari' ni bukan kerana la, tapi kerana dia menjadi jawab kepada syarat tadi tu. Okay, jelas? Jelas tak? Okay, jadi Allah SWT katakan, dan jika kamu semua taat kepada Allah SWT dan juga Rasul, maka dia iaitu Allah SWT tidak akan mengurangi daripada amalikum syai'a. Okay, lihat pada perkataan syai'a. Syai'a dia rafa' nasab ke jar? Nasab. Nasab. Kenapa dia nasab agak ni? Syai'ah. Saya jawab dululah. Dia adalah salah satu daripada 13 sebab. Okay, sekarang apa sebab dia agak ni? Okay, saya kasih chance sikit pergi tengok apa apps ke apa website ke yang anda boleh, apa resource yang awak ada. Tengok apa dia punya sebab dia kenapa syai'ah tu dia nasab. Research sikit. Ada jumpa?
Mafhum bi sani. Maf'ulun bi sani. Apa maksud maf'ulun bi sani? Maf'ul bi yang kedua. Maf'ulun bi yang kedua. Okay, so itu adalah salah satunya. Kan? Jadi kalau maf'ulun bi yang kedua, yang pertama apa? Amal. Amal. Ha? Amal. Amal. So min a'malikum tu menjadi maf'ulun bi yang kedua, yang pertama lah. Okay? Maf'ulun bi yang kedua. Ada yang lain tak? Ada sesiapa yang jumpa i'rab yang lain? Okay, kalau kita lihat kat sini juga ada lagi satu yang saya jumpa. Nampak skrin saya tak? Tak ada? Nampak? Okay, so dekat sini dia mengatakan bahawa wa min a'malikum hal li'annahu kana sifati syai'an. Maksudnya min a'malikum tu adalah hal kepada ataupun wa min a'malikum hal li'annahu kana sifatul syai'an. So syai'an tu menjadi dia punya maf'ul bi, dan juga min a'malikum tu menjadi dia punya halah ataupun sifat pada syai'an. So patutnya la yalitskum syai'an min a'malikum. Tidak mengurangkan satu pun daripada amalikum. Itu yang kita i'rab ni mengatakan. The other one dia katakan wa syai'an maf'ulun bi sani, seperti apa yang tadi awak katakan. Kan? Wa syai'an maf'ulun bi sani, ataupun au naibun min maf'ul mutlaq. Dan au naibun anil maf'ul mutlaq. So maksudnya maf'ul mutlaq tu dia tak ada, tapi yang ada adalah dia punya naib dia, iaitu syai'an. Dia sebagai pengganti maf'ul mutlaq. Okay. So itulah antara sebab yang kita boleh jumpa lah dalam kitab-kitab i'rab. Ustaz boleh share tak macam mana Ustaz navigate this app? Macam mana nak navigate this app? Kalau Semua, kita buka tapi- Al-Furqan ni. Ni Furqan lah. Semua tahu tentang Furqan ni. Tafsir.app kan Ustaz? Ni tafsir.app. Okay. Ah. From here, where do you go? So biasanya bila anda start, kan, ataupun dia tafsir.app ataupun Furqan.co lah. Then when you start, dia kat sini kan. Mhm. So what you do is that you click on the surah. Okay. Cari lah surah apa kan. So surah Al-Hujurat. Dan ayat dia. Okay, so kat sini dia taruh bahas research. Tafsir lah. So tafsir, you see all the kitab-kitab tafsir kat sini. Selalu i'rab dia under ulum. So you have to click on ulum. So ulum, dan kat sini, kat tengah dia tulis i'rab wal lughah. I'rab wal lughah. So dekat bawah sini semua adalah kitab-kitab i'rab lah. I'rab Maisir, i'rab Quran, jadual fi i'rab. So ada all these kitab-kitab i'rab lah. Tapi yang selalu yang saya daripada pengalaman saya yang mudah untuk baca antara ni semua adalah yang ni, the first two lah. The first two is the easiest to read. Kalau tak jumpa, then you boleh tengok yang kitab lain lah yang kat bawah ni. Okay. And some ayat, tak semua ayat lah. Dia macam yang corpus ni kan ada yang gambar diagram tu kan. Is this one, i'rab al-marsum. Itu pun i'rab yang di draw lah. So is this one. So for this ayat dia tak ada, not available. Okay. Okay, So terima kasih. that's how you use this app. Okay, so kita kembali kepada kita punya ayat tadi. Okay. Jadi
Allah SWT kemudian mengatakan innallaha ghafurur rahim. Ini mudahlah. Terjemahkan. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Maha Ya Pengampun, Allah, Maha Maha Pengampun, Penyayang, Pengampun. ya Allah SWT adalah Maha Pengampun Pengampun, Maha lagi Penyayang. Maha Penyayang. Ya. Baik. So saya rasa overall ayat ni dia tak berapa sukar dari in terms untuk kita terjemahkan. Jadi kalau kita lihat pada permulaan ayat tu Allah SWT memberitahu kita tentang sekumpulan orang Arab Badui yang telah datang dan juga telah mengatakan bahawa mereka telah beriman. Mereka mengaku beriman. Kemudiannya Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah, "Qul lam tu'minu." Katakanlah kepada mereka, "Lam tu'minu." Kamu semua belum lagi beriman. Walakin, akan tetapi, katakanlah kamu semua, "Aslamna." Kami telah masuk Islam. "Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum." Dan belum lagi iman tu masuk ke dalam hati-hati kamu semua. "Wa in tuti'ullaha wa rasulahu." Dan sekiranya kamu semua mentaati Allah SWT dan juga Rasulnya, la yalitkum min a'malikum. Maka dia, iaitu Allah SWT, tidak akan mengurangi kamu semua sedikit pun daripada amalan kamu semua. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah SWT dia Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Apa ceritanya di sebalik ayat ni? Ayat ni juga ada asbabun nuzul. Okey, asbabun nuzul tu adalah sebablah kenapa ayat itu diturunkan oleh Allah SWT. Asbabun nuzulnya adalah pada tahun yang ke-9 Hijrah. Okay, tahun yang ke-9 Hijrah maksudnya dah quite advanced lah. Pada ketika tu Islam sudah pun kuat, sudah pun kukuh. Kan? Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-10 kan? Hijrah. Jadi ini dah sampai ke hujung-hujung lah. Kan? Ke hujung hayatnya Rasulullah SAW, maka telah terjadi satu, pada ketika tahun ke-9 tu terjadi kemarau. Okey, terjadi kemarau. Maka ada datang sekumpulan orang Arab Badui yang dikatakan daripada Bani Asad ibn Khuzaimah. Bani Asad ibn Khuzaimah. Mereka datang untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi apabila mereka datang untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka mengatakan bahawa mereka telah beriman. Maksudnya apa? Diorang nak masuk Islam lah. Kan? Orang-orang Arab Badui ni, dia belum masuk Islam lagi. Tapi dia datang tu jumpa Rasulullah SAW untuk menyatakan bahawa mereka nak masuk Islam. Dan dengan mereka mengatakan kami telah beriman. Okey, kami telah beriman. Namun Allah SWT mencelalah dengan memberitahu Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada mereka, kamu semua belum beriman lagi. Okay, kenapa Allah SWT katakan begitu, ataupun kenapa Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan begitu? Kalau seperti mana yang tadi saya katakan, pada tahun yang ke-9 Hijrah, Islam dah kuat. Kan? Sehingga kan kita pun telah mengalahkan, ataupun tentera Parsi pun dah tak nak lawan lagi dengan Islam, sebab Islam dah jadi kuat sangat pada ketika tu. Ya, jadi ramai orang pun, ataupun ramai puak-puak, kabilah-kabilah pun telah pun masuk Islam. Tapi Bani Asad bin Khuzaimah pada ketika itu belum lagi masuk Islam. Okay. Oleh sebab terjadinya kemarau, maka bila kemarau tu kita tahulah sukar untuk dapatkan makanan dan juga minuman. Okay. Jadi Bani Asad ni ada idea. Ideanya adalah kita pergi jumpa Rasulullah, kita mengaku beriman, dan ataupun kita masuk Islam, maka nanti akan digunakan duit zakat untuk diberikan kepada kita, untuk kita boleh beli makanan. Okay, so diorang datang. Ada yang datang bawa anak-anak, bawa isteri semua lah. Kan? Bawa jumpa Rasulullah SAW untuk beritahu yang kami nak masuk Islam. Okay. Kemudian apa lagi untuk menguatkan hujah mereka lagi? Mereka kata kepada Rasulullah SAW bahawa mereka ni datang masuk Islam dengan mudah. Sebab mereka sendiri yang datang jumpa Rasulullah dan mereka mengaku Islam. Selainkan, lepas tu mereka buat bandingan dengan puak-puak lain. Kau tengok puak yang tu.
Kalau orang Islam nak kena pergi perang mereka, baru mereka nak masuk Islam. Tapi kita ni tak. Kita senang je datang, kita masuk Islam. Tapi Allah SWT datangkan ayat ni dan Allah SWT beritahu Rasulullah untuk katakan kepada mereka, jangan kamu semua belum lagi beriman. Kenapa? Allah SWT tahu apa sebabnya mereka masuk Islam tu. Kan? Sebab tu Allah SWT katakan, kul lam tu'minu, kamu semua belum lagi beriman, walakin qulu aslamna. Katakanlah, kami telah berserah diri ataupun kami telah masuk Islam. Dan Allah SWT kata, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Belum lagi masuk iman ke dalam hati-hati kamu. Kenapa? Kerana Allah tahu apa yang berada dalam hati tu. Dan minggu lepas kita tanya kan, tak ada orang yang boleh mengukur kadar keimanan kecuali Allah SWT. Kerana Allah yang maha mengetahui apa yang berada dalam hati. Jadi Allah SWT katakan dalam hati itu sebenarnya bukan lagi ada kepercayaan yang kukuh terhadap Allah SWT dan juga agama Islam, tetapi kerana masih lagi ada kepentingan dunia lah, sebab tu mereka nak masuk Islam. Ya Allah kata jangan, belum lagi. Walamma yadkhulul imanu fi qulub. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan sekiranya kamu semua taat kepada Allah dan Rasul, iaitu kalau kita kata kita masuk Islam kan, kita syahadah kan, betul? Syahadah dengan apa? Dengan lidah kan? Dengan lidah. So tak cukup saja dalam Islam ni untuk kita mengaku dengan lidah, dengan lisan. Tapi kita juga nak kena backup dengan kita punya amal, kita punya perbuatan. Jadi perbuatan dia adalah apa? Adalah dengan mentaati Allah SWT dan Rasul. Jadi kalau kita taat kepada Allah SWT dan juga taat kepada Rasul, maka kita nak kena tunjukkanlah dengan melakukan segala amalan-amalan yang Allah SWT perintahkan dan kita jauhi segala larangan-larangan Allah SWT. Jadi sekiranya kalau kita lakukan perkara tersebut ataupun sekiranya orang-orang Arab Badui ini melakukan perkara tersebut, iaitu taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah SWT katakan dia tidak akan mengurangi pun sedikit pun daripada amalan-amalan mereka itu. Jadi maksudnya Allah akan terima lah. Tak sedikit pun yang Allah SWT akan terlepas daripada pandangan Allah, semuanya Allah akan terima sekiranya mereka taat dan juga mereka melakukan segala ketaatan dan meninggalkan segala larangan. Kenapa Allah SWT tegaskan kepada mereka, innallaha ghafurur rahimun. Kenapa Allah SWT gunakan dua nama ni ataupun sebutkan dua nama ni pada hujung ayat ni, innallaha ghafurur rahim? Sebabnya tadi Allah SWT tahu niat mereka tu, kenapa mereka masuk Islam. Itu bukan niat yang murni kan. Tapi sekiranya mereka bertaubat kepada Allah SWT, ingin bertaubat kepada Allah SWT, ingin melakukan perkara yang dituntut oleh Allah SWT, iaitu betul-betul masuk Islam kerana nak taat kepada Allah SWT dan taat kepada Rasul, maka Allah ingatkan kepada mereka Allah SWT ghafur. Dia amat suka untuk menerima taubat mereka dan untuk memaafkan mereka. Dan kemudiannya Allah SWT katakan dia rahim. Dia amat penyayang, especially dengan orang-orang yang beriman. Jadi Allah SWT ingat kepada mereka ni supaya mereka adalah perasaan tu untuk betul-betul nak bertaubat kepada Allah SWT dan juga beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Okay? So itu adalah sedikit explanation mengenai background latar belakang ayat ni dan juga apa ceritanya lah kenapa Allah SWT menurunkan ayatnya sebegitu rupa. Okay, sekarang ni pula mungkin kita brainstorm sikit, macam mana kita nak apply ayat ni pula dalam kehidupan kita. Allah SWT katakan, qalatil a'rabu amanna wala qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada tak? Siapa nak kongsi? Kita tak ada salah, tak ada inilah, there's no right and wrong, kita just discuss. Kita nak tadaburkan. Ustaz, mungkin what comes to my mind it's not enough to know, you have to do. It's not enough to know, but you have to do. Yes. Kalau kita lihat dalam Quran, biasanya Allah SWT akan pair tak datang pula. Selalunya tak cukup untuk beriman kan. Kita nak juga Allah selalu pair iman dan juga amal soleh. Iman dan amal soleh dalam Quran.
So perlu ada keimanan tu, yes, tetapi juga perlu dikuatkan dengan amal soleh. Okay, lagi? Ustaz, what comes to my mind is ayat 13 surah Al-Mulk, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Iaitu there's no escaping. Allah mengetahui segala dalam hati kita. Bahkan sebelum masuk dalam hati pun, di sudur, di dada pun Allah dah mengetahui dah. Jadi there's no escaping our intention lah. Okay. There's no escaping our intention. Allah SWT mengetahui lah segala apa yang berada, yang kita simpan ataupun kita tak zahirkan berada dalam hati, pada Allah SWT tahu. Okay, lagi? Mungkin the other one is hadis Jibril, Ustaz, mengenai Islam, iman dan ihsan. So dia ada tingkatan lah. So the first is Muslim, and then Mu'min, and then Muhsin. Okay. So apa yang masa tu yang paling rendah, kata yang rendah sekali adalah Islam. Islam, Kemudian yang kedua adalah iman, iman. Yang ketiga adalah ihsan. ihsan. So yang pertama sekali adalah Islam. Islam tu kita boleh measure ataupun kita boleh lihat daripada secara zahir lah. Kan, sebagaimana yang Allah SWT terangkan dalam ayat ini, Islam tu adalah secara zahir. Maksudnya selagi mana orang tu kata dia Islam, maka kita nak kena anggap dia sebagai Islam. Betul tak? Jadi kita tak boleh kata dia, oh dia bukan Islam. Dia bukan Islam, aku tengok dia buat benda-benda begini. Dia bukan Islam. Tapi selagi mana dia mengaku bahawa dia Islam, maka kita nak kena kata yang dia Islam. Kan ada kan dalam, saya tak ingat ayat berapa, surah apa, tapi Allah SWT katakan tentang pada ketika tu suasana perang kan, yang di mana sahabat tu dia membunuh dia punya musuh tu. Apabila musuh tu sebenarnya pada ketika tu nak kena bunuh tu, dia kata bahawa dia masuk Islam, tapi sahabat tu bunuh je dia. Sebab dia kata, oh ni sebab dia nak selamatkan nyawa dia kan, sebab tu dia kata dia masuk Islam. Tapi Allah SWT kata kita tak tahu apa yang berada dalam hati dia. Kan? So secara zahir kalau orang kata dia Islam lah. Jadi apa yang boleh kita pelajari ataupun kita ambil daripada ayat ini juga adalah keimanan tu adalah sesuatu yang memerlukan proses. Kan? Untuk kita membina keimanan. Jadi biasanya orang yang mula-mula masuk Islam, kita tak katakan dia bahawa dia adalah orang yang beriman lah, tapi kita katakan dia adalah orang Islam. Tapi slowly nanti dia akan build up towards keimanan tu. Dan juga tak bermaksud pula kita ni bukanlah baru semalam masuk Islam kan. Kita ni dah bertahun-tahun kita masuk Islam. Tapi tak bermaksud bahawa kalau kita dah lama mengamalkan Islam, kita juga Allah SWT mengajarkan ayat ni kepada kita untuk ada kita punya tawaduk dan juga ada kita punya, sebab kita, ataupun saya rephrase balik, bila kita nak mengaku bahawa ataupun kita jangan mengambil enteng perkara keimanan ni. Maksudnya keimanan ni adalah satu yang berat. Kan? Kita tak tahu for sure yang kita ni dah beriman ke belum. Dan sebab bila kita mengakui bahawa kita beriman, itu adalah sesuatu pengakuan yang agak berat lah. Sebab kita tak tahu sama ada keimanan kita ni selama ni, apakah dia betul-betul keimanan yang secukup-cukupnya ataupun yang sempurnanya ataupun tidak. Hanya Allah SWT saja yang tahu. Jadi pada ayat ni dia mengajarkan kita juga humility lah. Apabila kita beritahu kepada orang kan bahawa adakah kau beriman, kita cakap insya-Allah lah. Kita tak cakap kita beriman, kita cakap insya-Allah. Tapi kalau orang tanya adakah kamu Islam, kita kata yes, saya Islam. That is for ourselves. Kan, kalau kita untuk diri kita, orang tanya sama ada kita Islam, kita kata yes. Tapi kalau orang tanya kita beriman, kita kata insya-Allah. Kita tak kata kita beriman. Tapi pula sekiranya kalau kita terbalikkan, maksudnya sekarang
for us untuk menganggap orang lain yang kita tahu Islam kan, kita selalu menganggap yang terbaik untuk orang. Maksudnya kita kata, oh ni orang ni, saya rasa dia beriman lah, insyaAllah beriman. Sebab kita nak sangka baik pada orang. Tapi untuk diri kita sendiri, kita have that reservation. Sebab kita tahu diri kita sendiri macam mana lah. Okay. So ayat ni juga mengajarkan kita sense of humility lah for that. Alright. Ada lain yang nak kongsi? Haji Mustafa? Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Something like that. Apa dia? Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Macam Masya Allah. yes. Surah Al-Baqarah kan? Uh, Ya allazina amanu dakhulu fi silmi kafah. Itu dalam surah Al-Baqarah. Jadi Allah SWT memerintahkan kita bahawa wahai orang-orang yang beriman, kalau nak masuk Islam, masuklah Islam secara keseluruhannya. Kita bukan masuk Islam ni bukan macam beli handphone punya mobile package kan. Saya nak ni ada 65 minutes. Yang ni 65 minutes free, yang tu 100 minutes free. Oh, saya pilih mana tu. Yang ni saya tak suka. Saya tak nak data banyak-banyak sangat. Tak. Allah SWT kalau masuk Islam, semua yang Allah SWT what falls under Islam, maka kita nak kena ambil semua dah. Kita tak boleh ambil pilih-pilih mana yang kita suka, mana yang kita tak suka. So, itu yang dimaksudkan. Okey, baik. Kalau tak ada yang lain, insyaAllah kita akan berpada sekadar itu untuk ayat yang ke-14 ni. Moga-moga apa yang telah dikongsikan bermanfaat dan kita doa kepada Allah SWT agar Allah SWT menyuburkan keimanan di dalam hati-hati kita bagaimana yang telah kita pelajari pada ayat-ayat yang sebelumnya, dan juga ada doa-doa yang telah kita kongsikan. Moga-moga doa-doa tersebut telah kita amalkan dan terus kita amalkanlah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita sambung pula dengan kita punya topik fi'il mu'tal. Pada minggu lepas kita dah kongsikan tentang fi'il yang namanya fi'il mahmus. Ingat lagi apa tu fi'il mahmus? Orang kampung. Yang Ada berganda. Hamzah. Berganda. Yang ada Hamzah, Ustaz. Encik Mustafa, mahmus mana yang berganda? Mahmus adalah yang ada Hamzah. Oh, saaf. Itu yang nombor 3. Astaghfirullahaladzim, nak kena kuat sikit. Okey, so pada minggu lepas kita dah kongsikan bahawa fi'il ni, bila kita lihat pada pembahagian fi'il ni, kita sedang bincangkan tentang apa dia? Huruf-huruf illah. Klasifikasi. Kita tengah bincangkan tentang huruf-huruf yang membentuk kalimah fi'il tersebut. Okay, be clear on that. Sekarang ni kita nak lihat pada setiap kalimah fi'il tu dan apakah huruf-huruf yang membentuk kalimah fi'il tersebut. So sekiranya fi'il tersebut dia tak mengandungi huruf illah, maka huruf illah tu apa? Huruf illah tu adalah alif, waw dan ya. Kita katakan bahawa dia termasuk dalam yang dinamakan fi'il sahih. Okay, fi'il sahih. Sekiranya dia ada huruf illah, maka dia akan jatuh dalam yang dinamakan fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal dia ada huruf illah. Okay, supaya ini clear. Okay, ada fi'il sahih. Di bawah kategori fi'il sahih, dia ada 3 jenis fi'il. Pertama adalah fi'il sahih, fi'il salim. Salim maksudnya dia tak ada huruf illah, dia tak ada hamzah, ataupun dia tak ada pengulangan. Okay, sebagaimana yang kita lihat seperti kataba yaktubu, daraba yadribu, fa'ala yaf'alu ataupun yaf'ulu, kan? So ni semua adalah huruf-huruf ataupun kalimah fi'il salim. Kemudiannya ada yang dinamakan fi'il mahmus. Minggu lepas kita dah lihat fi'il mahmus. Fi'il mahmus maksudnya dia ada huruf hamzah. Salah satu daripada huruf yang membina kalimah tersebut ataupun membentuk kalimah tersebut adalah hamzah. Apakah contoh-contoh yang anda masih ingat lagi? Fi'il mahmus. Ada tak contoh? Qara'a. Akala. Qara'a lagi? Akala. Bada'a. Akala lagi? Bada'a.
Bada'a. Ni semua ada hamzah lah. Kan? Salah satu daripada hurufnya. Okey, hari ini pula kita nak zoom in kepada yang dinamakan fi'il mudha'af. Mudha'af. Okey, daripada namanya sendiri kita boleh lihat mudha'af tu ada sabdu kan kat situ. Mudha'af. Mudha'af maksudnya yang berganda ataupun yang berulang. Berganda lah. Mudha'af yang berganda. Okey. Jadi maksudnya ada huruf yang berulang di dalam kalimah tersebut. Kita lihat dekat sini. Contoh-contoh mudha'af. Ada yang namanya, okey, contoh yang pertama, madda yamuddu maddan. Okey, madda yamuddu maddan. Kemudiannya ada haqqa yahiqqu haqqa. Okey, contoh sebelum yang kita lihat yang pertama tadi, madda yamuddu maddan. Apakah akar kata dia? Boleh berikan kepada saya? Mim dal dal. So ni adalah mim, dal dan juga dal. Okey, mim, dal dengan dal. Okey, haqqa. Qaf, qaf. So ha, qaf, qaf. So kita lihat di situ ada perulangan. Okey, dhanna. Dha, nun, nun. Za, dan nun dan juga ada nun. Dhanna. Wadda yawaddu wuddan. Waw, dal, Oh, dan dah, ba. dah. Wow, dal, Wow, dal. dal. So semuanya ada gandaan. Okey, last kharra yakhiru kharrat. Ro. Ro. Oh, Ra. Okey. So kalau kita lihat dekat sini, maka kita nampak ada gandaan dari sudut huruf tu. Dal dan dal diganda ataupun diulang. Qaf, qaf, nun, nun, dal, dal, ra, ra. So ni adalah yang dinamakan fi'il mudha'af. Okey. Kita lihat contoh ayat bagi fi'il mudha'af. Okey. Pertama, kita lihat dekat sini dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ketiga, Allah SWT berfirman, وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. وَهُوَ, dialah yang maddah. Maddah mana agaknya dalam terjemahan tu? Cuba kita pairkan. Membentangkan. Bentang. So dalam terjemahan ni mana? Luas. Terbentang luas. Terbentang luas. Terbentang luas. Terbentang luas. luas. Okay, terbentang luas. So madda, kalau kita belajar tajwid ada mad tak? Madda kan? Memanjangkan. Kalau dalam tajwid kita memanjangkan. Kan? Madda. So dalam ayat ni bila Allah SWT menggunakan madda, menunjukkan madda tu bermaksud untuk membentang. Spread. Membentang. Okay. Ini secara apa ya? Kata secara hakiki lah. Secara literal. Ataupun secara literal kan kita katakan bahawa bila madda tu Allah bermaksud bahawa Allah yang membentangkan. Kalau kita tengok menghamparkan bumi ni, kita tengok bumi ni luas, kita tak nampak dia punya horizon dia kan. Dia sangat luas. Tapi juga dari sudut maknawi, bila Allah mengatakan bahawa Allah wa huwal ladzi maddal ardh, kan, menggunakan madda tu juga bermaksud Allah SWT dia memberkati bumi tersebut. Jadi mana saja kita pergi di muka bumi ni, ada saja dia punya rezeki dia yang Allah SWT siapkan. Kerana Allah SWT memberkati setiap sudut bumi tersebut tu. Okey. Wa huwal ladzi baddal ardha wa ja'ala fiha rawasiya wal anhar. Okey, cuba kita buka untuk seperti mana yang saya katakan pada minggu lepas, bila kita masuk pada topik fi'il mu'tal ni, kita lebih kepada nak mengenal huruf tersebut dan juga
ataupun kita nak mengenal bentuk-bentuk lah fi'il tersebut. Jadi untuk tu kita buka korpus, okay. Kita buka pada huruf yang tadi tu ataupun kalimah yang tadi tu. So semua, sebelum tu saya nak tanya, semua tahu pakai korpus tak? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Okay, saya tak dengar yang dah tahulah. Yang tak tahu boleh angkat tangan tak? Jadi saya boleh tunjukkan. Ada yang tak tahu boleh angkat tangan. Tak ada? Ya, alhamdulillah. So tak ada, alhamdulillah. So kalau kita pergi Quran Dictionary, madda kita cari mim, dal, dal. So kita nampak ada macam-macam bentuk untuk madda ataupun madan. Okay, cuba kalau kita lihat, kita tadi dah nampak dalam surah Ar-Ra'd ayat 3 tu dalam bentuk madda. Madda dia fi'il apa? Bentuk fi'il apa tu? Menarik. Madi. Fi'il Ada madhi. madi. Fi'il madhi lah, madda. Okay, cuba kalau kita lihat dekat sini ada juga bentuk dalam Quran, bentuknya yamuddu. Yamudduhu. Kalau yamudduhu, dia fi'il apa pula? Mudari. Mudarik. Fi'il mudhari'. Mudari. So siapa dia punya fa'il dia? Fa'il dia Yamudduhu. yamudduhu. So kalau yamuddu masih tetap huwa lah, dia lah. Wah, dia. Ya. Okay, cuba pula kita lihat pada kalimah ni, madadnaha. Adadna kami. Cuba terjemahkan. Kami membentangnya. Tanya. Kami telah membentangkan. Membentangkannya. Okey, ini pula. Tamuddanna. La tamuddanna. Tamuddanna. La janganlah. Jangan kamu membentang. Membentangkan. Dia jangan semua membentangkan je lah. Kan tamud, madda tadi kita kata boleh apa? Memanjangkan kan. Oh, memanjangkan. So kita nak kena tengok dia punya, nak kena tengok Janganlah konteks ayat dia. kamu melirikkan matamu. Jadi to extend ataupun kita memanjangkan ainai. Ainai itu apa? Mata. Melirik. Mata. So maksudnya apa? Yang ke dalam ayat ni, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. So ni adalah Allah SWT memberikan kita larangan ataupun beritahu kita jangan sampai kita memanjangkan ataupun kita melirikkan mata kita kepada apa kenikmatan yang Allah SWT telah berikan kepada orang-orang yang tak beriman kepada Allah SWT. Pernah tak kita terfikir kan? Selalu. Pernah tak kita terfikir? Itu tengok orang ni. Orang ni dia kaya raya. Tapi tak beriman kepada Allah SWT. Kan? Dia kata, apa? Macam mana boleh macam ini kan? Sepatutnya orang yang beriman lah, yang lebih beriman lah, lebih kaya kan? Jadi Allah SWT ada jawapan dia. So kalau kita nak kena lihat lah, nanti boleh buka ayat ni. Ayat 15, surah yang ke-15, ayat yang ke-88. Kita tengok apakah yang Allah SWT sebutkan. Okay, cuba lihat yang ni pula. Namuddu. Kami. Namuddu. Namuddu. So, kami bagi kami memberi. So yang ini juga kami lah fi'il mudhari'. Okay, one more, kita tengok yang ni last. Fal yamdud. Maka yamdud. Dia membentangkan. Yamdud. Ad-dalalati falyamdud lahu rahmanu maddi. Fal yamdud. Saya tak dengar dia punya terjemahan fal tu. Apa? Macam mana kita terjemahkan fal? Maka tu fa. Kalau fal? Hendaklah. Tu yang saya tengah tunggu-tunggu. Kan intonasi kan? Intonasi kedua tu. Lam amr fal. Maka hendaklah dia membentangkan ataupun dia memanjangkan. Okay. So fal yamdud. Okay, so tu adalah daripada kalimah madanah. Okay, kita lihat pada contoh yang seterusnya.
Allah SWT berfirman, "Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu." Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu. So mana dia punya maksud haqqat tu dalam terjemahan? Benarnya. Benar ya. Benarnya. So haqqat daripada perkataan haq kan? Haq adalah benar. So Kalimat. benarnya. Nah, Kalimat. Allah. Haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu. Jadi Allah SWT mengatakan bahawa benar ataupun telah tetaplah. Okey, haqqat boleh maksud benar dan juga boleh maksud tetap. Jadi kalau dah tetap, Allah SWT katakan tetap kalimatu rabbika, kalimah Allah. Tuhanmu. Tweet. So kita nak kena tengok konteks ayat ni, apa yang dimaksudkan dengan kalimatu rabbika. Kalau tak silap saya dalam ayat ni, Allah SWT maksudkan kalimatu rabbika tu adalah hukuman Tuhan. Sebab atas orang-orang yang fasik. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya dalam surah Yunus ni, Allah SWT ceritakan tentang tanda-tanda yang telah ditunjukkan terhadap orang-orang yang fasik ni lah. Tapi mereka masih tetap enggan untuk beriman. Maka Allah SWT katakan oleh kerana itu, kazalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu. Maka telah tetaplah hukuman Allah SWT terhadap orang-orang yang telah melakukan kefasikan. Okay. Alright, kita buka corpus. Kita cari pula kalimah haqqa. So haqqat tadi kan, siapa dia punya fa'il dia? Iya, Hiya. So hiya tu dia kembali kepada kalimah tu lah tadi. kalimat tu. Kalimah tu adalah perkataan atau kalimah mu'annas. Okay, kita lihat dekat sini. Banyak haqqa. Okay, juga ada ni. Yahiqqa wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ini dalam surah Yasin kan? Okay, apa maksud yahiqqu ataupun yahiqqa? Membenarkan. Untuk membenarkan. Yahiqqa adalah kalimah fi'il apa ni? Mudhari'. Yang mudhari'. Rafa' nasab ke jazam? Ya. Yahiqqa. Kalau fi'il mudhari' kan biasanya baris depan Nasab. So sepatutnya yahiqqu, tapi kat sini dia yahiqqa. So yahiqqa maksudnya dia adalah kalimah ataupun dalam bentuk nasab lah. Kenapa dia nasab? Kalau kita lihat pada permulaan ayat tu ada liyunzira kan? Liyunzira agar supaya mereka jadi dia memberi amaran pada man kana hayyan yang masih hidup wa yahiqqal qawlu, dan juga membenarkan perkataan alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Okay. Wa huqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Huqqat pula kalimah fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fi'il madi. Ya. Madi apa? Untuk iya. Maju. Maklum ke majhul? Majhul. Majhul. Ni fi'il madi majhul. Untuk hiya lah. Tadi kan kita kan tadi ada haqqat kan? Haqqat is maklum. Kalau dia jadi majhul jadi huqqat. Huqqat. So dia beza sikit lah. Kalau biasanya kan fu'ila yuf'alu kan? Fu'ila yuf'alu untuk fi'il madi majhul dia jadi fu'ila. Tapi sebab dia dah ada sabdu kat situ, maka dia yang
baris bawah tu tak ada, terus dia masuk baris atas je. Huffat. Okay, huffat. Okay, boleh. Kita masuk pula seterusnya. Kita lihat. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Di dalam surah Al-Haqqah. Okay, dhanantu mana? Dhanantu fikir Baca satu kalimah dia. Aku telah Telah mengetahui. mengetahui. Aku telah mengetahui. Aku telah mengetahui. So ni dalam surah Al-Haqqah, Allah SWT mengatakan dhanantu anni mulaqin hisabi. Biasanya kita terjemahkan zon tu maksudnya apa? Menyangka. Kan? Menyangka kan? Tapi dekat sini dalam terjemahan ni dia katakan aku telah mengetahui dengan yakin. Kenapa agaknya? Cuba awak lihat. Cuba analyse sikit dia punya jumlah ni. Ya Allah SWT ayat ni. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kenapa agaknya dekat situ? Ayat Kat mana datangnya dengan yakin tu? Ini sesungguhnya aku kan. Dhanantu mulaqin. Ini mula. Kena tengok ayat sepenuhnya, Ustaz. Ayat berapa ni? Ayat sebenarnya. Memang ayat ni dah penuh kan? Oh, dah penuh. Tak apa. Kita buka. Surah Al-Haqqah ayat yang ke 20 kan? Ni ayat 20. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sebab ini sesungguhnya aku. Lepas tu dhanantu adalah fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Jadi penggunaan fi'il madi itu diterjemahkan sebagai sesuatu yang yakin. Kan, sebab fi'il madi seolah-olah dia dah terjadi pun kan, perkara tersebut kan. Jadi penggunaan ataupun maksud tersirat lah dengan penggunaan fi'il madi itu digunakan sebagai sangkaan yang yakin. Okay, sangkaan yang yakin. Ini adalah cerita tentang orang mukmin, keadaan orang yang beriman ketika hari akhirat nanti apabila diberikan kitab catatan amalan dia. Kitab catatan amalan dia. Pada kita, sebagaimana yang telah kita dikabarkan lah, nanti bila kita sedang menunggu untuk menerima kitab catatan kita pada hari akhirat nanti, di mana semua manusia sedang berkumpul, kan? Berkumpul sama-sama ramai-ramai, semuanya dalam keadaan semua nafsi-nafsi kan, semua sedang takut, tak tahu keputusan yang didapat daripada tangan kanan atau tangan kiri, kan? Semua dalam keadaan sangat takut. Tetapi apabila orang yang beramal ataupun orang yang beriman tu kan diberikan kitabnya, fa'amma man, kita lihat ayat sebelumnya, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, apabila dan adapun orang yang telah diberikan kitabnya di tangan kanannya, fayaqulu ha'umu qara'u kitabiyah, maka dia akan berkata apa? Ha'umu qara'u kitabiyah. Kalau kita lihat ayat ni kan, ataupun kalimah ni, ha'umu, kalau kita baca kalau dalam hukum tajwid kita baca ni dengan berapa harakat ni? 45. 4 atau 5 baca panjang kan? Ha'umu qara'u kitabiyah. Ni tadi kan, orang ni sebelum dia dapat kitab dia, semua takut. Semua takut, dalam keadaan takut. Semua kalau boleh tak nak dapat kitab. Sebab dia tahu, kita sendiri tahulah kita punya kitab tu macam mana. Kan banyak dosa kan? Kita tahu kita dah tak nak dapat. Tapi apabila dah diberikan kitab dia pula tahu, aku dapat kitab dari tangan kanan lah. Apa dia buat pula? Dia action pula sekarang ni. Dia panggil semua orang,
Ummu qara'u kitab ya. Semua, oi, tengok ni. Tengok kitab aku ni, oi, tangan kanan. Tadi pada mulanya semua takut. Oh, tak nak. Sekarang dah dapat. Tengok. Aku dapat ni. Ummu qara'u kitab ya. Lepas tu dia kata apa? Inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Nampak tak? Banyak penegasan dalam ayat ni. Ini dah ada penegasan taukid. Dhanantu fi'il mudhari', fi'il madhi. Anni lagi, penegasan lagi. Mulakin. Mulakin adalah jenis kalimah apa? Isim fa'il. Fa'il. Kan dia tak gunakan fi'il dalam bentuk, dia gunakan dalam bentuk isim fa'il. Mulakin, aku akan bertemu hisabia dengan penghitunganku. Banyak penegasan dalam ayat ni kerana menunjukkan wah, dia dah betul-betul confident, dia dah naik melambung bila dia dapat daripada tangan kanan tu. Itulah keadaan orang yang beriman nanti apabila kerana kegembiraan yang sangat-sangat apabila dah terima kitab dia daripada tangan kanan dia. Allah memberikan gambaran dalam ayat ni dengan menggunakan penegasan demi penegasan ayat tersebut. Dan kita doa kepada Allah SWT, maka moga Allah SWT jadikan kita di antara mereka yang nanti di akhirat nanti diberikan catatan amalan kita daripada tangan kanan kita. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu pada hari tu kalau nak action lah. Kan? Dah tak ada lagi. Tak dicatatkan lagi. Kalau action tu dicatat, oh ni orang ni riak, tak ada. Hari tu dah tak ada catatan lagi. Nak action lah. Okay? So itulah daripada okay, kita lihat pula korpus. Kita lihat bentuk kalimah-kalimah lain. So biasanya kita jumpa lah zanna, okay, yazunnuna. Terjemahkan yazunnuna. Mereka menghitung. Menghitung. Menyangka. Mereka menyangka. Kenapa asyik Puan Mariati je, yang lain mana? Diana ada. Puan Nurida, Puan Nur Syikin. Okay, cuba yang ni. Nadhunnukum. Diana, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami menyangkakan untuk mereka. Kami menyangka mereka. Untuk kamu. Kami menyangka kamu semua. Kamu semua. Kami menyangka kamu semua. Okay, cuba yang ni pula. Tazunnuna. Dia menyangkakan. Tazunnu. Ta dengan waw nun. Is fi'il mudhari, right? Yes. Ada dimula dengan ta dan akhir dengan waw nun. Siapa dia punya fa'il dia? Mereka. Bukan, jangan dengar cakap orang lain tu. Kamu semua. Kamu semua. Kita semua. Kamu semua. Kamu semua. Kita semua pula masuk. Kamu semua. Tazunnuna. Kan kamu semua menyangka. Okay, Puan Norida. Assalamualaikum. Dia dah giling-giling kepala. Kenapa? Okay, Puan Nur Syikin. Cuba, Meh. Kita tolong. La'azunnuka. Sama-sama. La'azunnuka. La tu kita tahu adalah taukid. Kan? Azunnu. Kalau mula dengan hamzah. Azunnu. Siapa fa'il dia? Aku. Akulah. So la'azunnuka. Dan Tunggu. Aku menyangka kamu. Engkau. Aku menyangka engkau. So la'azunnuka, aku menyangka engkau. Okay, boleh. Okay, kita lihat yang ni pula. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Mana dia punya kalimah dia dalam ayat ni? Yawaddu. Tiap-tiap seorang.
tiap seorang. Kan? Betul. Kalau dia tak semestinya jawab tu dia first kan. Dalam terjemahan pun dia first tak. Mana? Puan Nisa. Sekejap, Okay, sekejap. pernah dengar tak Yang pernah Orang dengar tak nama Allah, salah satu nama Allah yang pernah kita dengar, nama dia adalah Ya Wadud. Al-Wadud. Suka. suka Ustaz. Suka. So Wadda, Yawuddu, so bermaksud suka. Okay. So Al-Wadud adalah yang maha mencintai Yang- kan? Yang maha mencintai. So tiap-tiap seorang tu adalah ahaduhum. Tiap-tiap seorang tu Yawaddu, daripada mereka suka kiranya ia boleh hidup 1000 tahun. Ini adalah sikap sebahagian daripada Bani Israel yang telah diberikan kitab itulah. Mereka sangka kalau mereka hidup lama, mereka boleh terlepas daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayang dia tak akan terjadi benda tersebut. Patutlah. Apa yang patut? Cikgu? Patutlah dia orang dah claim tanah nak hidup lama. Ke situ pula jadinya. Okey, kita tengok dia punya kalimah dia. Okey, kalau yawaddu, yawaddu tadi kita dah lihat, yawaddu maksudnya dia suka. Okey, Dia kalau suka. wadda kasirun. Wadda. Tu senyap. Wadda. Fi'il apa? Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kathirun Huwa. Kathirun suka. So dia sukalah kasirun. Kasirun tu maksudnya ramai, banyak. Banyak kafir. So, ramai daripada orang ahli kitab suka apa? Kena tengoklah ayat dia. Kita tengok yang ni pula. Tawaddu. Wa ma amilat min su'in tawaddu. Kau suka. Kau suka. Okey, kalau wadat ta'ifah. Dia perempuan. suka perempuan. Hia. So dalam ayat ni Dia suka. ta'ifah lah. Ta'ifah. Ta'ifah tu sekumpulan daripada ahli kitab. Wanas. Yang ni. Waddu. Fi'il amal. Ni bukan yang bahasa Indonesia. Waddu tak. Ni waddu lau takfuruna kam. Mereka semua suka. Mereka Semua telah suka. Telah suka. So ni adalah fi'il madi. Madi. Daripada situ juga kita dapat perkataan Mawaddah. Mawaddah maksudnya apa? Suka. Kesukaan. Cinta. Cinta, mawaddah. So dengar kan? So mawaddah adalah Masjid. Sakinah, rahmah, mawaddah. Masjid Sakinah, Mawaddah. rahmah, mawaddah. Tiga Okay. ciri marriage. So mawaddah tu adalah dia punya ke dalam bentuk masdar lah. Ayuh. Okey lah, so itu saja yang saya rasa pada malam ni yang saya nak kongsikan. So apa yang saya minta daripada anda untuk siapkan dahulu adalah pada kitab kita PLME, buka buku PLME, pada muka surat apa ya? Okay, pada muka surat 147. Betul, 147. Okay, bagi setiap
contoh example yang telah disiapkan dekat situ ataupun yang telah diberikan dekat situ, saya nak awak cuba untuk highlight mana perkataan fi'il mudha'af dia. Okay, contoh yang ni lah tadi kita dah go through kan, madda, dia punya fi'il mudha'af dia. So keluarkan dia punya akar kata dia. Okay, so yang first adalah highlightkan. Kedua adalah berikan akar kata dia. Ketiga, terjemahkan. So, bila anda terjemahkan tu, tunjuk, mesti dalam terjemahan anda tu tunjukkanlah sama ada dia fi'il mudhari' ke, dan fi'il madi ke, ataupun fi'il amr ke, ataupun sebagainya lah. Kalau dia isim ke apa, terjemahkan. Dan yang keempat adalah sebagaimana yang tadi kita lakukan, buka korpus. Dan cari 3 bentuk lain. So contoh yang ni madda kan. Madda, kita buka korpus tadi kita tengok, oh ada yang muddu, boleh tulis yang muddu. Kemudian ni ada tamuddu. So ataupun ada maddad. Contohlah kalau ada 3. Just take 3 dan tuliskan kat situ. Just for untuk kita sebagai pendedahan lah kepada bentuk-bentuk lain yang ada untuk kalimah tersebut. Boleh? InsyaAllah InsyaAllah. Ustaz. InsyaAllah. So dia ada for page 147 dia ada dia ada banyak ni sampai 151. So 147 sampai 151. Buatlah yang sebanyak mungkin yang mampu anda lakukan. Boleh? Boleh tak? Boleh, insyaAllah Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Moga-moga Allah SWT InsyaAllah. memberkati masa anda yang anda luangkan untuk Allah SWT. Untuk mengenali kalimah Allah SWT. Moga-moga Allah memberkati dan juga keluarga anda. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Sebelum saya lupa satu lagi. Selamat Hari Raya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.